Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat yang baru ya, 56, 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. Ayat 56-57 ni Allah Ta'ala membawa kita kepada suasana di padang mahsyar ya, suasana di padang mahsyar. Di situ dihimpunkanlah manusia, termasuklah yang dahulunya menjadi raja yang berkuasa ya. Akan tetapi diisytiharkan al-mulk ya, kekuasaan kerajaan ketika itu yauma idzin. Semuanya adalah pada hari itu lillah, adalah bagi Allah ataupun milik Allah. Jadi kita ada satu surah namanya surah Al-Mulk, dengan makna kerajaan, dengan makna kekuasaan. Raja apa raja? Malik. Kalau raja ialah Malik ya, Malikin Nas kan. Kalau raja. Kalau pemilik Malik ya, kalau pemilik Malik, kena panjang sikit ya, kena panjang sikit. Malikil mulk, pemilik ya tak, seluruh kerajaan di langit dan di bumi ini Allah. Qulillahumma malikul mulk ya tak, Qulillahumma malikil mulk, dalam ayat yang selalu kita wiridkan, Qulillahumma malikal mulk. Jadi Malik pemilik, Malik raja, mulk kerajaan ya tak, mulk ialah kerajaan. Allah itu Malikul Mulk, pemilik bagi segala kerajaan ini. Termasuklah di padang mahsyar. Bukankah Allah pernah, ataupun dalam satu hadis Nabi menyatakan Allah akan berfirman di padang mahsyar, Allah Ta'ala kata limanil mulkul yaum ya, Allah akan bertanya liman, milik siapa, al-mulk kerajaan, al-yaum pada hari ini. Maknanya kerajaan masa itu kerajaan Arab Saudi ke, kerajaan apa lagi, Amerika ke, kerajaan apa pun tak jadi apalah. Sebab lillahil wahidil qahar, milik Allah yang wahid, yang esa lagi qahar ya tak, lagi perkasa ya, lagi perkasa. Jadi maknanya tak ada siapa berani bersuara masa itu, sebab ya, semua sudah berdepan dengan kebesaran Allah lalu diam, tak berani. Walaupun ada raja-raja, tapi semua raja-raja pun diam. Maka Allah bertanya limanil mulk ya tak, milik siapakah kerajaan pada hari ini. Jadi ayat ini sebut al-mulk yauma idzin lillah, pada hari itu ya tak. Yauma idzin tu kalau tuan-tuan tengok ada tanwin, yauma idzin ya, dia panggil tanwin ini apa,
tanwin iwad an kalimah, tanwin ganti kepada kalimah, iaitu yaumal qiyamah. Yauma idzin, pada hari itu. Jadi itu tu dilih pada perkataan id, tapi ditanwinkan, lalu yauma idzin itu yakni yaumal qiyamah, yaumal mahsyar, al mulku yaumal qiyamah, al mulku yaumal mahsyar lillah, adalah milik Allah. Jadi ketika itu tak ada siapa dah nak berani angkat muka, nakisu ru'usihim inda rabbihim, tunduk tak kepala di hadapan Tuhan kerana bersalah tadi ya. Kerana merendahkan diri, nakisu ru'usihim inda rabbihim. Maka ketika itulah ahkamul hakimin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah itu yahkumu bainahum. Yahkum maknanya menghukum lah ya. Yahkum maknanya ialah menghukum, daripada hakama yahkumu ya tak, hakama yahkumu, orangnya hakim ya, orangnya adalah hakim. Allah itu ahkam, sehakim-hakim, sebesar-besar hakim. Ahkamal alaisallahu bi ahkamil hakimin, sebesar-besar hakim. Orang ada hakim mahkamah agung ya tak, orang ada hakim mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan. Allah itu ahkamil hakimin. Kita kata bala, alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita kata bala ya tak. Bahkan Allah lah ahkamil hakimin ya tak. Bala syahidna, kami menjadi saksi yang Allah itu ahkamil hakimin. Jadi Allah yahkumu bainahum, Allah akan menghukum antara mereka. Jadi ayat sebelum ni menceritakan tentang orang kafir yang miryah. Miryah tu maknanya yang raib, yang ragu. Fi miryatin ya tak, dalam keadaan ragu-ragu terhadap Al-Quran. Fi miryatin ya tak, maknanya mereka yang ragu-ragu minhu, yakni min ayat Al-Quran. Maka Allah lah yahkumu bainahum, Allah yang akan menghukum mereka. Jadi hakim, yahkum ya tak, hukmun, semua dari situlah. Bainahum, antara mereka. Orang kafir pun kena hukum, orang mukmin pun kena hukum di padang mahsyar ya. Hukuman ke arah, maknanya kita kata balasan ya tak. Kemudian hum itu ya, hum itu dijelaskan lagi ada dua. Satu, falladzina amanu wa amilus solihat. Dua, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Dua ya. Hum di situ. Hum tu apa makna hum? Mereka lah. Mereka yang kena hukum tu dua. Pertama, falladzina amanu wa amilus solihat. Bentuk ataupun balasannya fi jannatin na'im ya. Yang kedua yang kena hukum, walladzina kafaru ya tak. Yang itu lahum azabun muhin. Ya, muqabalahnya secara maknanya kontrasnya ya, secara muqabalahnya Arab panggil muqabalah ataupun kontrasnya ya, berlawanan dengannya ya tak, ya, berlawanan dengannya. Jadi Allah hukum dan Allah Taala sebut secara terperincinya falladzina amanu wa amilus solihat, dan orang yang telah beriman. Orang yang telah beriman ya tak, orang-orang yang telah beriman. Amanu, kalau seorang yang telah beriman, bukanlah seorang ya tak, telah beriman ia. Amana ya, kalau ia telah beriman, amana. Kalau mereka telah beriman, amanu ya, mereka telah beriman, amanu ya. Tandanya ialah mereka tu kat mana? Waw alif tu tanda ramai ya tak. Mereka telah beriman dan mereka telah amilus solihat, telah beramal dengan amal yang jadi soleh ni pula kita bahagi dua. Satu ialah menunaikan hak Allah, yang kedua menunaikan hak hamba Allah. Soleh ni bukan hanya hablum minallah, soleh termasuklah hablum minan nas. Jadi salah kalau kita fahamkan soleh itu semata dengan tikar sembahyang dan sejadah dan tasbih dan
tilawahnya, tapi dia langsung tak menunaikan tanggungjawab terhadap manusia. Tak boleh, itu bukan soleh. Kita baca dalam sejarah bagaimana orang bertanya kepada Nabi kan, seorang wanita yang kuat sembahyangnya, kuat puasanya, tapi dia mencerca, menyakiti jirannya kan. Jadi ahli neraka kan. Dia menjadi ahli neraka. Jadi wa amilus solihat, dia menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Dia yang ada hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi itu yang dikatakan amilus solihat. Jadi beramal soleh dia bahagikan dua. Jangan kata amal soleh tu teman tak ada kira orang dah, udah keramai hidup. Teman tak ada, masjid balik, masjid balik, masjid balik. Oh boy. Bukan itu takrif amal soleh. Takrif amal soleh itu mesti ada dua-dua, ya tak? Menunaikan hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Jadi mana boleh masjid balik je. Tengoklah hak-hak yang belum tertunai. Utang tak bayar. Ya tak? Ada orang yang memerlukan bantuan, akan nak biarkan. Ya tak? Wa amilus solihat. Jadi termasuklah itu, ya, amal soleh itu termasuk menunaikan hak hamba-hamba Allah, ya. Termasuk hamba Allah itu ialah makhluk Allah. Kok dia bela kucing, ya tak? Kok dia bela arnab, apa jugalah, ya tak? Dia ada tanah, dia ada tanaman, itu semua ada haknya betul. Itu semua ada haknya, ya tak? Maka mereka yang menunaikan, yang beriman dan beramal soleh di dalam jannat. Satu ke banyak? Banyak, ya tak? Jannat. Dia kalau satu jannah, ya, kalau satu ialah jannah. Di sini disebut jannat. Jadi bukan satu taman, bahkan di dalam taman-taman syurga. Maknanya nak nyabar je lah masalahnya. Sebab itulah dalam syurga tu disebut salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum. Seruan-seruan dalam syurga itu sejahtera atas kamu lantaran kamu bersabar kemarin. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar menerima bencana, sabar menerima dugaan. Ya tak? Jadi itu yang ahli syurga ni adalah sabirin. Ahli syurga ini ialah sabirin. Buktinya ialah seruan syurga itu salamun alaikum bima sabartum. Sejahtera atas kamu lantaran kamu kemarin sanggup, kamu telah bersabar. Sabartum, ya tak? Jadi maknanya selain daripada salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun alaikum bima sabartum. Jadi disebut banyak jannat, ya, disebut banyak syurga tu dengan jannat, syurga-syurga. Boleh kita senaraikan, antaranya yang tertinggi ialah jannatul firdausi a'la. Lagi apa? Jannatul na'im. Lagi jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun, ya, dalam surah Sejadah. Macam mana bunyinya? Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Nuzulan ini dalam bahasa kita ialah resort. Resort pun bahasa orang putih. Bahasa kita peranginan. Ya tak? Tempat peranginan. Jadi syurga itu nuzul. Nuzul tu ialah resort. Resort tu ialah tempat peranginan. Tak apalah, jangan sedih hati tak dapat kembara dengan UKE pun tak apa. Ya, tak apa, kita dapat syurga esok. Kok ada orang susah hati ngapa tak dapat ni kapal. Ya. Contoh. Jadi tak apa, ya tak? Kita insya-Allah mudah-mudahan, ya tak merasa pun tak apa. Ya, tak merasa pun tak apa. Tak itu pun bukannya kita rasa orang kata sempurna dapat naik kapal itu. Kita pun tahu kapal itu beli di mana, ya tak? Makanannya diambil dari mana, ya tak? Banyak benda kalau nak dibincangkan. Kapal itu kapal siapa, ya tak? Banyak benar kalau nak bincang. Jadi tak usahlah rasa terkilan, rasa tak dapat naik kapal dengan UKE, tak apa, ya tak? Bahasanya, ya tak?
Jadi maknanya situ kita kata bahawa adanya resort yang menunggu. Jadi ada jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdausil a'la, ya tak? Na'im yang penuh, yang penuh nikmat, ya. Na'im ialah yang penuh dengan kenikmatan, ya. Dan secara kontrasnya ataupun muqabil, Arab panggil muqabil, apa yang Allah hukum ke atas alladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Ya tak? Hukum Allah ke atas walladzina kafaru wa kadzabu biayatina. Hukum Allah ke atas alladzina amanu wa amilus solihat ialah fi jannatin na'im. Itu mesti jadi pegangan kita, ya. Itu mesti jadi pegangan, jangan goyang. Jangan kita goyang, ya tak? Janji Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahi janji. Janji Allah alladzina amanu wa amilus solihat, maka fi jannatin na'im. Itu pegangan kita, jangan kita goyang, ya tak? Jangan kita goyang. Janji Allah walladzina kafaru wa kadzabu biayatina lahum azabun faulaika lahum azabun muhin. Itu janji. Maka kita kena pegang tu. Jangan pula tiba-tiba ada orang kafir, ya tak? Mana tahu kok dia masuk syurga. Penamanya tu. Jadi goyang dah tu. Goyang dah tu. Dia kafir dan matinya pun dalam kafir. Mana tahu kok dia masuk syurga pula dah. Jangan, ya tak? Jangan salah pegangan. Kalau kafir ia mati pun dalam kafir, faulaika lahum azabun muhin lah, ya. Itu pegangan kita, supaya kita jangan cuba untuk neutralize, kita nak neutralkan akidah. Mulalah timbul agama semua sama pula. Faham itu boleh membawa kepada neutralisme, kemudian pluralisme, ya tak? Maka walladzina kafaru wa kadzabu, dan orang-orang yang kafaru telah kufur mereka, telah kafir mereka, ya. Apa tanda mereka? Ada waw alif, dipanggil wawul jamaah, ya. Dalam bahasa Arab waw itu dipanggil wawul jamaah, nak menunjukkan ramai, ya, nak menunjukkan ramainya, wawul jamaah. Kalau seorang kafara, telah kafir ia, kafara, telah kafir mereka, kafaru. Orang-orang kafir kafirun, orang-orangnya kafirun. Itu kalau kata nama, ya. Kalau kata nama kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, itu kata nama, ya. Tapi kalau kata kerjanya kafaru, orang kalau dia telah kafir, kafara, mereka telah kafir, kafaru. Dan mereka telah kadzabu biayatina. Bukan sekali. Kalau sekali itu ialah dia akan kadzibu. Kalau sekali dia kadzibu, ini bukan kadzibu, ini kadzabu. Maknanya berkali-kalilah mereka mendustakan. Dia peranan sabdu tu, syaddah tu menunjukkan tikrar. Tikrar maknanya berkali-kali. Ya, tikrar maknanya berkali-kali. Ta kaf ra alif ra. Ta kaf ra alif ra, tikrar, ya. Jadi maknanya berkali-kalilah mereka itu mendustakan ayat-ayat kami. Wa kadzabu bi ayatina. Jadi perkataan kalau berdusta sekali dia kadzibu, ya, kadzibu. Ini bukan kadzibu, ini kadzabu. Kadzaba yukadzibu. Ara'aita alladhi yukadzibu. Tidakkah kamu melihat orang yang banyak kali mendustakan ad-din, agama ini? Antara lain orang yang banyak kali mendustakan agama itu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi berkali-kalilah mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, ya. Sama ada ayat yang dibaca, dipanggil apa? Ayat yang dibaca, maqru'ah, ya, ayatullah al-maqru'ah. Maqru'ah tu yang dibaca, maqru'ah, daripada qara'a, maqru'ah. Lagi satu ayat Allah yang manzurah, macam gerhana itu kan, macam gerhana itu dia panggil ayatullah al-manzurah, ya tak? Separuh, sikit-sikit, ya tak? Nampak sompek, macam sompek, sompek
Lepas tu separuh, ya tak? Lepas tu separuh. Jadi maknanya di situ itu dipanggil ayatullah al-manzurah. Manzurah yang boleh dilihat. Kalau itu juga didustakan, kalau itu juga didustakan, maka faulaika lahum azabun muhin, ya tak? Maka mereka, ya, ulaika ni mereka itu, ya, ulaika ni mereka itulah, ya, bagi mereka itulah, bagi mereka lahum, bagi mereka lah lahum. Kalau bagi dia lahu. Kalau perempuan laha. Kalau mereka lahum. Atau orang kata taubat lahum tu, taubat bagi mereka, awak tak. Hei teman, taubat lahum. Salah tu. Kalau teman dia tak boleh taubat lahum, ya tak? Kalau teman dia jadi taubat li, ya, taubat li, bagiku, taubat bagiku, ya tak? Taubatan li, taubat li, taubat bagi aku. Ini tak taubat lahum. Kan ke lahum tu mereka, taubat lahum, taubat mereka, ya, demo lah taubat mereka tak. Ini katanya teman taubat lahum. Ya. Kalau kami lana, ya, kalau kami ialah lana. Kalau kamu laka tu kalau awak tu, kamu tu laki-laki. Kalau perempuan laki. Kalau kamu semua lakum, bagi kamu semua, lakum dinukum waliyadin, ya dah, lakum. Jadi bagi dia lahu, kalau perempuan laha, bagi mereka lahum azabun, ya, azab yang muhin, azab yang menghina, azab yang berat, azab yang pedih, ya, azab yang, kalau azab yang pedih disebut azabun alim, azab yang menyakitkan disebut azabun alim, azabun yang menyakitkan disebut azabun alim. Begitu. Kadang-kadang disebut azabun syadid, yang bersangatan azabnya. Syadid maknanya yang bersangatan azabnya, azabun syadid. Yang ini kita sedia maklum bahawa akhirat, ataupun minta maaf, ya, bahawa neraka langsung tak ada yang seronoknya, sehingga baju ahli neraka kemarin kita dah baca, qutti'at lahum thiyabun min nar, ya, dipotong baju mereka daripada api, ya tak? Api itu dipotong-potong-potong dijadikan baju ahli neraka, sehingga akhirnya jadi arang. Ahli neraka tu jadi arang. Jadi tak ada seronoknya. Sedangkan pakaian syurga, wa yalbasuna thiyab min sundus. Sundus maknanya daripada sutera khudr, ya, sutera hijau, ya tak? Sutera yang hijau, dan ada yang halus, ada yang tebal. Yang tebal di dalam, yang halus di luar. Dipanggil sundusin wa istabraq. Sundusin wa istabraq, ya tak? Maknanya kita kata yang tebal itu dipanggil istabraq, yang halus itu dipanggil sundusin, ya tak? Tu ahli syurga. Ahli neraka, qutti'at lahum thiyabum min nar. Tak ada yang seronoknya, ianya adalah penuh dengan azab. Kita baca dalam surah Yasin, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Apa dia aghlal? Pasung, belenggu, tengkuk sampai ke dagu. Fahiya ilal azqan. Azqan ni dagu ni, azqan. Dipasung tengkuknya, dibelenggu tengkuknya. Kita baca subuh Jumaat, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala. Salasil ni dirantai-rantai, tangannya berantai, kakinya berantai, bergerak dengan rantai, bergerak dengan rantai. Jadi kita baca bagaimana makanannya adalah zakum, ya tak? Berduri, ya tak? Yang berduri. Kita baca bagaimana minumannya min hamim, iaitu air yang mendidih, yang menggelegak. Jadi tak adalah yang seronok dalamnya. Sebab itu dipanggil azabun muhin. Sehingganya kan penjaga neraka tidak pernah senyum. Bila Nabi tengok malam Mi'raj, berjumpa dengan malaikat Malik. Siapa tu? Jibril. Tu yang kat luar tu, ya tak? Yang jaga neraka tu siapa? Itulah malaikat Malik.
tidak nak senyum-senyum. Sebab memang kita kalau sakit, tiba-tiba ada orang senyum, hilang kejap sakit. Sebab itu jururawat banyak orang perempuan. Sebab itu ada orang masuk hospital tak nak keluar. Bila ramai yang senyum pada dia, dah hilang sakitnya. Balik rumah tak ada senyum dah. Tak ada senyum dah. Jadi contoh tak. Jadi sebab itulah maka malaikat Malik tak pernah senyum. Sebab senyum itu boleh menghilangkan rasa sakit. Ya. Jadi tafsirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala, dua sifat ya. Subhanahu maha suci, ta'ala maha tinggi dari kerendahan, maha suci daripada kekurangan. Ya. Makna kalau orang tanya macam mana huraian subhanahu, subhanahu tu maha suci. Ialah maha suci dari apa? Maha suci dari kekurangan, kecacatan, kelemahan, ketidakupayaan. Habis ta'ala pula, ta'ala tu maha tinggi dari kerendahan, kehinaan, sifat-sifat yang tak layak. Ya, itu ta'ala. Berfirman tentang orang-orang kafir, alladzina kafaru, yang masih tetap sentiasa meragu-ragukan kebenaran, yang disebut sebagai fi miryatim minhu, ya tak? Meragukan kebenaran Al-Quran, bahawasanya mereka akan tetap dalam keadaan yang demikian. Ini ayat yang sebelum ni, iaitu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtah, sehinggalah datang kebinasaan tiba-tiba. Sayhatan wahidah fa idahum khamidun, ya tak? Sekali ditempik oleh Jibril, maka semua mati kojol, ya. Semua mati kojol. Kojol lain, kajol lain. Semua mati kojol, ya tak? Jadi itu disebut dalam surah Yasin kan, in kanat illa sayhatan wahidah, sekali jerit, ya, Jibril jerit, semua mati kerah. Fa idahum khamidun. Bahasa khamidun tu semuanya padam, tumpur lah, ya, padam, ya tak? Tumpur, ya tak? Jadi mereka akan tetaplah dalam keadaan demikian hingga datang kepada mereka saat kematian, hatta ta'tiyahumus sa'ah, atau azabun alim, ya, yang menimpa dengan tiba-tiba. Jadi itu nak menunjukkan al-mulku yauma idzil lillah, kekuasaan adalah pada Allah di hari kiamat. Ya. Ada orang cuba nak menafikan dosa-dosa yang dibuat bila disoal oleh Allah. Maka nakhtimu ala afwahihim lalu wa tukallimuna aydihim. Jadi yang itu bukan semua orang kena, ya. Bukan semua orang dikunci mulutnya, bukan. Ini orang yang cuba bercakap menafikan dosa-dosa dia. Kamu buat ini, kamu buat itu, kamu buat ini. Sebab setiap orang dibicarakan seorang demi seorang. Ya, maknanya kullun atiyar rahmanu farda. Setiap orang datang seorang demi seorang menghadap Tuhan. Jadi Allah akan tanya satu-satu. Tiba-tiba dia menafikan. Nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Lalu wa tukallimuna aydihim, lalu berbicaralah tangan-tangan mereka, ya tak? Jadi dikatakan di situ bagaimana itu Allah yang berkuasa di hari kiamat. Manusia tak boleh buat apa dah. Dialah yang maha hakim, ahkamul hakimin. Kita jumpa juga ahsanul khaliqin. Ya tak? Allah juga fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ya tak? Maha suci Allah yang sebaik-baik pencipta. Fatabarakallah ahsanul khaliqin, ya. Masa kita sujud tadi, sujud sejadah tadi kan, kita kata setelah aku sujud wajahku ini, sajada wajhiya, kepada siapa? Lillazi khalaqahu, bagi Tuhan yang telah menjadikannya. Itu yang kita baca masa sujud sejadah tu. Orang kampung kata sujud terokam, ya. Sujud terokam, makna tak ada nak rokok terus sujud. Sujud terokam, ya tak? Jadi maknanya aku telah sujud, ya, wajahku ini telah sujud, sajada wajhiya lillazi khalaqahu, bagi yang menjadikannya, yang menciptanya, ya tak? Ujungnya fatabarakallah ahsanul khaliqin. Allah lah sebaik-baik pencipta, ya, sehingganya wajah kita ni sesuai, one stop center, dekat je semua. Hai, sedap bau ni, ya. Hidung
Sedap bau ni. Jadi terus ambil tu mata dekat dengan hidung. Itu mata dekat, ya tak? Mulut pun dekat juga. Terus nganga, ya. Kalau mata riang kita tak keletih, ya tak? Mata rupa mata riang. Kan? Gitu kan. Pergi Kuala, ya. Itu apa? Nasib baik letak ada rupa mata riang, ya tak? Itu dia. One stop center. Sebab Allah itu dipanggil Ahsanul Khaliqin, ya. Tapi riang tu ada lepasnya, matanya rupa itu, ya tak? Adalah ketentuan Allah. Ma khalaqta hadha batila. Allah tak ciptakan itu semua sia-sia. Ada lepasnya. Allah Ta'ala buat mata ular kiri kanan, ya tak? Mata ikan kiri kanan, ya, adalah sebabnya, ya. Jadi dikata apa di situ, kekuasaan dialah maha hakim, ahkamul hakimin, yang berkuasa mutlak, yahkumu bainahum, yang akan memberikan keputusannya kepada hamba-hambanya secara adil dan bijaksana. Dalam surah Sejadah, secara muqabalahnya, mula-mula Tuhan kata, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Secara muqabalahnya pula, secara kontrasnya, berlawanannya, wa ammal ladzina kafaru fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Ya tak? Setiap kali cuba keluar, kami kembalikan mereka semula. Maksudnya oleh kerana terantainya tangan dengan kaki itu, kembali semula mereka ke tengah-tengah siksaan itu, ya tak? Dalam surah lain, contohnya ambil surah Al-Qari'ah, ya, fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi sebelum itu, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ummu tu apa makna ummu? Ummu apa makna ummu? Mak kan? Maknya ialah neraka hawiyah. Pasal apa ayat tu sebut mak tu? Mak ni dia gemar meluk anak. Neraka tu memeluk dia. Fa ummuhu hawiyah. Dia kembali kepada maknya, iaitu neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hamiyah ni maknanya bara, ya. Api ni kalau tak ada bara, macam kita bakar sorak abor, tak ada bara. Panas, tapi tak sepanas mana pasal tak ada bara. Ini api ni berbara. Itu yang dikatakan narun hamiyah. Dia berbara. Bila bara tu panas, dia berapi, dan masa yang sama dia ada bara. Kalau kita pengalaman masuk lemang ke apa, ya, kalau boleh yang bara tu, ya, contoh, ya tak? Contoh, ya tak? Jadi maknanya kita kata bagaimana panasnya. Secara kontrasnya begitulah selalu dalam Quran, neraka, syurga, syurga, neraka. Di sinilah Allah Ta'ala membuat secara kontrasnya perbandingan. Maka orang yang beriman, beramal soleh akan ditempatkan di dalam syurga yang penuh kenikmatan, dipanggil jannatun na'im. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Tengok lagi sekali perkataan mulk, kerajaan yang besar. Wa idza ra'aita, dan apabila engkau melihat, thamma, thamma bukan thumma, ya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita, kalau kamu melihat di sana, thamma tu makna di sana. Thamma tu maknanya hunaka. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman, di sana adanya na'iman. Allah banyaknya nikmat. Kita ni nak jadi apa? Rupa siapa? Kita nak jadi rupa siapa? Tak? Ya, kebetulan kita orang Melayu, biasanya penyek dah hidungnya. Kita nak hidung mancung sana, weh. Minta lah apa pun, nak jadi hidung mancung, nak rupa siapa? Rajesh Khanna, Shashi Kapoor, nak rupa Hashimi Rafsanjani, nak rupa siapa? Orang-orang Afghanistan, orang-orang Iran, antara orang-orang kita kata lelaki yang segak di dunia, ya tak? Orang Lubnan, antara orang laki-laki yang segak di dunia, ya tak? Mintalah walahum ma yad'un. Itu dia panggil jannatun na'im tu, ya tak? Na'iman wa mulkan kabira. Kerajaan yang besar.
Kan kalau kita pergi ke Putrajaya pun kita rasa, oi mak, bangunannya besar benar, ya tak? Orangnya kecil, ya. Orangnya kecil-kecil, orang Melayu, ya tak? Bangunannya hemat, melampau-lampau besar, ya tak? Orangnya kecil je, ya tak? Itu banyak benar lah peluk gerotok, kata kita, ya tak? Kita kata banyak gerotok, ya tak? Contoh, ya tak? Gerotok banyak, ya tak? Ngapa? Kemarin tu buat gerotok dulu, lepas tu baru buat sungai, ya tak? Itu ceritanya. Jadi balik kita, ya tak? Na'iman wa mulkan kabira, di sana nanti kamu akan lihat kerajaan yang sangat besar, ya tak? Mulkan kabira. Itu dia. Mulk, ada seorang cikgu namanya cikgu Mulkan. Ya tak? Cikgu kerajaan. Jadi walaupun dah pencen, ya tak? Tapi dia tetap juga cikgu kerajaan, ya tak? Cikgu Mulkan namanya. Ayah kepada Ustaz Jamnul, ya tak? Ustaz Jamnul Mulkan, Ustaz Jamnul Azizi Ibni Mulkan, ya tak? Ibni Mulkan. Bukan senang nak dapat nama tu. Jadi katanya apa di situ? Maka orang yang beriman, beramal soleh ditempatkan dalam syurga penuh nikmat, sedangkan orang kafir yang membangkang, yang disebut kadzabu, yang disebut kafaru. Asal makna kafir ni ialah menutup sesuatu yang nyata. Ada matahari, saya tutup dengan jari, itu kafir lah namanya. Apa kamu tutup matahari tu dengan jari? Nampak? Itulah dia sifat kafir. Kafir inilah menutup sesuatu yang jelas, ya. Yang dikatakan kafir itu ialah menutup sesuatu yang jelas, ya, sesuatu yang jelas. Kufurnya sesuatu yang jelas, maknanya kita kata bahawa, ya, sesuatu yang tak sepatutnya dia tutup, dia tutup. Maknanya dia tidak mahu menerima kebenaran, ya, dia tak mahu menerima kebenaran, dan dia sanggup menutup kebenaran itu dengan jari tadi. Jadi mana lemaunya, ya, mana lemaunya, ya. Jadi di situlah kita kata yang dikatakan kafir itu menutup kebenaran dengan sebatang jari. Itu yang dikatakan kafir, ya. Jadi membangkang, mendustakan ayat Allah dan risalah para rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan risalah daripada rasul. Rasalah. Rasalah, rasul, risalah. Message, messenger. Orang putih kata rasul itu messenger. Messenger bawa message. Orang Arab kata rasul bawa risalah. Jadi dia daripada perkataan itu, akar katanya rasalah. Dari situlah timbulnya rasul, dari situlah timbulnya rusul, dari situlah timbulnya risalah. Kita itu bahasa Arabnya, perkembangan bahasa Arab, ya tak? Maka akan disediakan, itu bahasa akan disediakan ini sebenarnya suatu bahasa templakan, ya. Bila disebut disediakan, lega lah. Tapi rupanya disediakan bagi mereka azab. Bila sebut disediakan, orang putih kata facility, ya, facilitate, maknanya tapi bila sengah facility tu seronok, ada facilities, ya tak, facilitate-nya ialah facilitiesnya adalah azab. Allah, datang balik rumah, ada hadiah nunggu, ada roti, kan, contoh dulu, ya tak, balik ada di rumah ada roti, faham lah tu, roti tu rotan lah tu. Sedap je bunyi roti, ya tak? Sedap je bunyi roti tu. Itu templakan nama dia. Dia panggil zajar dalam bahasa balaghah. Nanti kita mengaji ilmu balaghah, ya, insya-Allah. Dia panggil zajar. Zajar ni makna satu templakan. Zai, jim, ro, zajar, ya, satu templakan, ya tak? Bagi mereka azab yang menghinakan sebagai imbalan. Ini mesti menjadi pegangan kita. Kita tak boleh bila orang tu kafir dan mati kafir, manalah tahu dia itu syurga. Tak boleh cakap apa itu. Kalau dah kafir, matinya kafir, neraka lah, itu pegangan kita. Kalau dia tu beriman dan matinya di dalam iman dengan syahadahnya, syurgalah dia. Itu pegangan kita, ya tak? Jadi sebagai imbalan bagi kesombongan mereka yang kadzabu bi ayatina, ya tak? Mereka yang menghina, mereka yang menolak dan mendustakan kebenaran agama Allah. Innalladzina yastakbirun an ibadati. Mereka yastakbirun. Apa makna yastakbirun? Sombong. Istakbara yastakbiru. Aba wastakbara.
enggan ia lalu ia membesarkan diri menyombong, ya tak? Enggan ia lalu ia membesar diri menyombong. Aba wastakbara. Jadi enggan lalu ia membesarkan diri menyombong. Jadi istakbara yastakbiru. Ramai yastakbiruna. Asalnya apa? Asalnya kabir, besar. Istakbara dia membesarkan dirinya. Yastakbiru sedang membesarkan dirinya. Jadi innal ladzina yastakbirun, mereka membesarkan diri mereka, ya dah, membesarkan diri mereka, tak mau mereka ibadati, tak mau ibadah kepada Allah, tak mau sembahyang, tak mau sembah Allah. Maka apa janji Allah? Sayadkhuluna jahannama, bakal masuk. Sa tu bakal akan, sa tu bakal akan, ya, bakal masuk. Yadkhul, ya, yadkhul maknanya masuk. Kalau masuklah udkhul, ya, masuklah udkhul. Kalau dah ramai, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu dalam Islam seluruhnya. Jadi dia asalnya dakhala, dakhala yadkhulul baba sujada, masuk ke pintu Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, ya tak? Yadkhulul baba sujada, udkhulul baba sujada, ya tak? Sebagai sujud syukurlah, ya, sujud syukur, ya, sebahagian daripada perkara yang disunatkan bila dapat sesuatu. Tapi syaratnya kita ada ya sembahyang, tutup aurat dan menghadap kiblat. Kadang-kadang Roni sujud ke Roni pula dah. Sujud syukur dah tu, tapi dah sujud sesama dema. Mika sujud ke teman-teman, sujud ke Mika. Mana kiblatnya weh? Itu belum kira lah apa namanya lutut keluar tu, weh dah. Tapi sekurang-kurangnya ada jugalah syiar, ya tak? Ada lah juga syiar daripada dia buat apa Kristian tu, buat opini, ya tak? Jadi saya dukhuluna jahannama dakhirin, dalam keadaan hina dina, ya, dalam keadaan yang hina dina, dakhirin. Dia ada yang diheret, ya tak? Ada yang maknanya kita kata yang dijolok, ya tak? Jolok dari belakang. Khudhu, ada yang diberkas. Faghullu, lalu dibelenggu. Thummal jahim sallu, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Jadi cara dibawa ke dalam neraka tu macam-macam. Yang tak ada iman memang tak akan lalu sirat. Yang tak ada iman, yang terlibat dengan syirik, maka tak akan lalu sirat, kecuali munafik. Ya, munafik ni pada orang awam, orang ingat dia orang tu Islam. Jadi oleh kerana itu Allah bagi juga dia lah menyeberang sirat. Tapi yang kafir dari awal tidak menyembah Allah ataupun terlibat dengan syirik, yang itu terus wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Surahnya dia panggil surah Zumar. Zumar maknanya rombongan. Berombonganlah mereka itu diheret ke dalam neraka, ya, jadi nak menyeberang sirat tu kena ada iman, ya tak? Cuma berjaya ke tidak, yang itu amal soleh, peranan amal soleh. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa diheret ahli neraka, diheret orang kafir itu wasiqal ladzina kafaru ila jahannama, seorang-seorang ke zumar. Zumar tu rombongan. Ataupun dalam surah Mulk, kumpulan demi kumpulan, kullama ulqiya fiha faujun. Faujun tu kumpulan demi kumpulan. Kalau satu kumpulan fauj, kalau banyak afwaj. Afwaj tu berbondong-bondong, berkumpulan-kumpulan. Kan kita ada ayat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja tu berbondong-bondong, berkumpulan-berkumpulan. Jadi dalam surah Al-Mulk disebut satu fauj, satu kumpulan demi satu kumpulan dicampakkan dalam neraka. Jadi ada yang ditolak daripada belakang, ada yang diheret, ada yang diberkas lalu dibelenggu. Khudhuhu faghulluh thummal jahima salluh, ya tak? Ambil mereka, berkas mereka, kemudian belenggu mereka. Dan ada yang dicangkuk, ya tak? Yang masuk neraka ni ada yang dicangkuk oleh kalalib. Maknanya macam besi kita sangkut daging tu dipanggil kalalib. Jadi datang kalalib daripada bawah neraka,
lalu disangkutnya dan diambilnya, disambarnya orang yang sedang menyeberang sirat. Begitulah keadaan-keadaan orang masuk ke dalam neraka ni tadi, macam-macam rupa, ya tak? Apa pun dalam keadaan dakhirin, hina dina. Habis masuk kepada ayat yang baru, walladzina hajaru fi sabilillah. Kita berhenti di situ, mungkin ada soalan, pandangan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.